TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 2020. Okey, baik, hari ini kita ada guru kita bersama dengan kita pada hari ini, ustaz yang akan mengajarkan, Ustaz Ruzlan. Baik, Ustaz yang akan mengajarkan Nahu dan Sorof, Ustaz. Adab dan nusus. What? Adab dan nusus. Adab dan nusus. Okey, baik, Ustaz. Kita tak berdua, Ustaz, pada hari ini. Kita bersama dengan pelajar-pelajar kita yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Siapakah bersama dengan kita hari ini? Okey, belum lagi, Ustaz. Baik, mungkin tanpa kita melengahkan masa lagi, Ustaz, kita buat SOP kita terlebih dahulu. Kita pakai hand sanitizer. Silakan, Ustaz. Okey. Baik. Terima kasih, Aiman. Sama-sama. Okey, dan saya pula, Ustaz. Okey, silakan. Okey. Dan bila kita dah cuci tangan kita, Ustaz, baru kita boleh buka face mask kita. Tapi jangan buang merata-rata. Kita simpan face mask kita agar kita boleh guna semula selepas ini. Baik, Ustaz. Ustaz boleh terus ke sana. Dan kita nak mulakan subjek kita pada hari ini berkaitan dengan adab dan nusus. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita nak lihat pandangan murid tentang subjek adab dan nusus ni. Senang ke susah? Jom kita saksikan. Pada pendapat saya, madah adab dan nusus ini merupakan satu madah yang senang. Namun, ianya menggunakan unsur bahasa Arab yang sangat tinggi yang memerlukan kami semua para pelajar untuk memahami bahasa Arab dengan lebih mendalam lagi. Pada pendapat saya, subjek adab dan nusus ini merupakan satu subjek yang tidak terlalu mudah kerana ianya menggunakan bahasa Arab yang lebih tinggi. Namun, ianya juga tidak terlalu sukar kerana kami diberi bantuan daripada kertas kerja khusus yang telah kami selesaikan sebelum ini. Pada pendapat saya, madah adab dan nusus ini adalah sedikit sukar kerana ia adalah tentang sejarah kesusastraan tanah Arab dan dalam bahasa yang tinggi. Namun ia menjadi lebih mudah apabila telah mendapat bantuan daripada guru-guru dalam memahamkan saya tentang pelajaran ini. Antum ala Tariq ila Najah STAM 2020. Hari ini kita nak belajar tentang subjek adab dan nusus kertas 1 dan kertas 2. Baik, Ustaz, mungkin secara penerangan secara ringkas tentang subjek ini, Ustaz, dipersilakan. Okey, terima kasih, Aiman. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Ruzlan bin Abdul Rahman untuk program Road to Success STAM Didik TV 2020 dan kita akan bersama dalam mata pelajaran Al-Adab wan Nusus. Adab dan nusus. Okey. Sebenarnya, Aiman, untuk kertas adab dan nusus ni dia tak macam kertas yang Aiman sebut tadi, kertas 1 dan kertas 2. Kerana dia hanya ada kertas 2 subjektif dan juga kertas kerja khusus. Oh, dia kena buat assignment? Ya, betul. Okey. So, untuk kerja khusus ni pelajar dah selesai buat. Oh, selesai dah. So, bila dia dah selesai buat, pelajar ni sebenarnya sebelum dia periksa pada 7 bulan 4 nanti, dia dah bawa markah dalam poket. Oh, yang ni berapa markah? Ya, yang untuk kerja khusus itu, peratusan yang diberikan adalah 30%. Jadi, mereka hanya perlu berusaha untuk cari lagi 70%. Sikit je lagi nak lulus, Ustaz, ya? Ya, betul. Kalau dia dapat 30 lah. Ya, betul, Ustaz. Okey, formatnya sama saja seperti format yang lain. Kalau kita lihat subjek STAM tahun ini semuanya 5 mata pelajaran. Kerana tadi kita sebut adab dan nusus, so ada 3 soalan adab dan 2 soalan nusus. Okey, untuk adab, kita teruskan masuk untuk adab. Adab, kalau kita lihat di sini, Aiman, hanya ada 4 tajuk besar sahaja yang perlu dipelajari. Ya. Bila kita tengok tajuk besar ni, pelajar, wah seronok ni, Ustaz. 4 je, Ustaz, kita nak belajar. Nampak macam mudah je. Ya, nampak macam mudah saja. Ya. Tapi benda-benda yang nampak ni jangan tertipu kadang-kadang. Okey, daripada 4 tajuk yang mudah ni sebenarnya, iaitu kita belajar tentang awamil an-nahdhah al-adabiyah al-hadithah,
faktor kebangkitan adab pada zaman moden. Adab ni kita belajar, sejarah dia kalau kita belajar pada awal adalah pada adab ni sastra. Ya. Ya. Kita belajar sastra di zaman jahiliah. Ya. So untuk peringkat STAM ni, peringkat last alam persekolahan, kita belajar adab di zaman moden. Maknanya zaman moden adalah istilah pengkajian sastra Arab adalah pada kurun yang ke-19, tahun 18 ke atas lah sehingga sekarang. Baik Ustaz. Bila Ustaz sebut pasal moden ni Ustaz, Ya. kita pun belajar dengan cara yang moden sikit Ustaz. Ya. Yang ada pelajar-pelajar kita akan bersama dengan kita Ya. di Google Meet. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal antum musta'idun lil imtihan? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustaz, mereka pun dah bersedia nak bersama dengan Ustaz. Boleh kita teruskan kelas kita Ustaz? Okey, boleh. Silakan. Okey, apa khabar semua? Okey, kita teruskan. Yang pertama yang mereka belajar adalah awamil Nahdah al-Adabiyah al-Hadithah yang saya sebut tadi. Ya. Jadi kita belajar tentang apa faktor-faktor yang membawa kepada kebangkitan adab pada zaman moden. Ya. Kalau kita belajar sebelum ni, adab ni di zaman Mamluki dan Osmani dia agak merosot. Okey. So ada beberapa faktor yang saya rasa pelajar pun dah mesti dalam kepala dah ni. Tunggu masa nak tulis je. Betul, kalau Ustaz. ditanya. Okey. Dan yang kedua kita belajar tentang Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar ni orang tahu dia kadang sebagai institusi pengajian agama sahaja, Ya. sebenarnya dia ada peranan dalam perkembangan sastra Arab. Oh. Ya. Dan fokus dia untuk Azhar ni adalah kepada A'lamul Azhar, kepada tokoh-tokoh. Kita Tokoh. belajar 3 tokoh. Okey, 3 tokoh tentang Azhar. Kemudian pada tajuk yang berikutnya dalam unit yang kedua, kita mengenali aliran syair dan manhaj mereka dalam penyusunan syair pada zaman moden. Ya. Okey, yang ni anak-anak kena ingat ya. Ada berapa aliran? 5 tambah 1. Ya, 5 tambah 1. Laju je. Kenapa 5 tambah 1? Terima kasih Bukhari. 5 tambah 1. Kenapa 5 tambah 1? Aha. Kan? Kenapa tak sebut 6 Ustaz? Okey, saya minta pelajar ingat 5 tambah 1 kerana 5 tu adalah madaris. Aliran-aliran syair yang membawa pembaharuan kepada kebangkitan sastra moden di zaman kurun ke-18 dan ke Ya. atasnya. Ke-19 dan ke atasnya. Dan satu Okey? tu, Ustaz? Dan satu ni pembaharuan yang dilakukan, kita guna istilah tajdid. Tajdid. Okey, supaya dekat, kita pun dah dekat dengan tajdid, pelajar pun dekat dengan tajdid, ialah kerana yang satu ni pembaharuan itu tidak dilakukan secara berkumpulan ataupun berdasarkan aliran, tetapi dilakukan oleh orang perseorangan, iaitu Khalil Matran. Okey. Dan yang terakhir kita belajar adalah an-nasru wa fununuhu. Okey. Sebenarnya 2 komponen besar dalam adab, syair. Syair ni kita tahulah dalam bahasa kita pun syair juga kita sebut. Kita sebut syair. Syair. Syair itu sebenarnya penyair. Oh, orang Arab kata syair. Syair. Ah. Okey. Bila syair dia jadi penyair. Oh, Satu komponen yang besar. Kemudian komponen yang satu lagi nasar. Nasar ni dalam bahasa kita adalah prosa. So ada prosa moden, ada prosa klasik. Okey, prosa moden dan prosa klasik ni sebenarnya ada 5 komponen yang kita belajar. Baik. Okey, apa di komponen kita belajar? Dah ada dah lah. Dah ada dah Ustaz. Tunggu masa lagi sekali Aiman. Ya. Baik Ustaz, kita Okey. nak bincangkan 5 komponen tu Ustaz, tapi Ya. kita berehat seketika boleh Ustaz? Okey, boleh. Kita kembali selepas ini Road to Success STAM. Ishrin kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara.
Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Apa itu subjek adab dan nusus? Adab dan nusus adalah cabang dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun, ia terfokus kepada kesusastraan Arab. Adab adalah sastra dan nusus adalah teks sastra. Antum makna Tariq ila Najah STAM STAM 2020. Esok dah nak mula STAM Ustaz ya? Ya, betul. Tak lama dah, lama. Jadi murid-murid anda dah bersedia ke belum ni nak jawab exam ni? InsyaAllah dah. InsyaAllah dah bersedia. Baik Ustaz, tanpa lengah masa lagi Ustaz, Ya. silakan. Ya, kita dah kenal dah komponen ni. Sebenarnya mungkin pelajar pun kata, "Alah Ustaz, ni kita orang dah tahu dah Ustaz. Apa yang nak ditanya Ustaz?" Oh, itu yang penting tu. Ya, betul. Okey. So, kita tengok apa antara bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dalam adab. Adab ni bahagian yang pertama. Ya? Okey, antaranya kalau dalam bahagian awamil an-nahdah al-adabiyah al-hadisah tadi, faktor-faktor kebangkitan, Ya. dia ada 4 faktor. Okey, tiba'ah, sahafah, ittisaq nitaq ta'lim dan al-ba'sat wa turjumah, gerakan penterjemahan tu. Okey, kita fokus pada satu saja soalan. Kita buat 4-4 Aiman tak habis kita hari ni. Betul. Ya. Betul Ustaz. So, tahaddas an awwali matba'atin misriyah. Siapa antara anak-anak pelajar saya yang boleh jawab ni? Okey. Tafadhal. Okey. Ibtihaj namanya ke? Ibtihaj, ya. Tafadhali. Okey. أول أول مطبعة مصرية بمطبعة بولاء. ثانيا تبعت بها الكتب العربية والتركية وصحيفة وقائع مصرية. ثالثا كان اتجاه المطبعة علميا فقط لاهتمام محمد علي بالعلوم والجيش والإدارة. InsyaAllah. Al-ijabah sahih Ustaz? Al-ijabah sahihah. Ahsanti ya ibtihaj. Okey Ustaz. Cumanya nanti kalau jawab tu tak perlulah tulis awalan, sanian, salisan. Terus saja pada jawapan dalam bentuk poin. So soalan ni sebenarnya, kenapa saya bawa soalan ni hari ini? Soalan yang berkaitan dengan awalu matba'ah misriyah kerana ia soalan adab ni kebanyakan kita belajar sejarah perkembangan. Okay, sejarah perkembangan. So, apa yang kita nak cerita, mestilah siapa tokohnya yang mengasaskan percetakan yang disebut tadi Muhammad Ali. Kemudiannya, apa nama matbaahnya? Iaitu matbaah Bula. Dan apa kitab yang dicetak juga disebut tadi dan hala tuju matbaah tersebut. Okay, itu antara poin yang perlu disebut oleh pelajar. Cuma kadang-kadang pelajar dia tersilap kerana dia terfokus kepada percetakan zaman Muhammad Ali mengikut aliran dalam buku. Jadi kita perlu sentiasa faham dengan kehendak soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya berkaitan dengan tokoh Al-Azhar. Okey, ada 3 tokoh yang kita belajar. Hasan Al-Attar, Rifa'ah Tahtawi dan juga Muhammad Abduh. Okey, siapa boleh bantu saya untuk ahammu a'mali Rifa'ah Tahtawi fi madrasatil Al-Sun? Ada yang boleh bantu? Saya. Oh, Syazwani. Najaha fi iqna' Muhammad Ali bi insya'i madrasati Al-Sun ikhtiyar tawalla nazaratuha hina iftatahat madrasah bil Qahirah ikhtiyar kutub allati yatarajjamuha talamis madrasah wa muraja'ah tarjamatihim wa islahiha. Okey, terima kasih Syazwani. Okey, ada beberapa perkara yang disebut situ antara usaha yang dilakukan. Pertama, iqna'. Ingat perkataan yang nak tak perlu nak ingat ayat sepenuhnya, tak perlu hafal. Kalau subjek-subjek lain dia ada takrif dan arkan yang perlu dihafal, untuk adab ni sebab kita belajar bentuk sejarah Aiman, so ingat kalimah ataupun fakta, gorenglah ayat sendiri. Yang penting tak lari Ustaz ya? Ya, jangan lari, jangan hangus. Jangan hangus eh? Ya. Okey. Ingat kepada, maknanya kalau tentang Tahtawi tadi, iqna'. Dia iqna' siapa? So kena ada. Kemudian kena tahu usaha dia, iaitu dia jadi
nazir li hazil madrasah, kemudian usaha dia ikhtiar kutub, murajaah at-turjumah dan juga islah at-turjumah. Jadi perkara-perkara yang ni ingat kalimat ataupun fakta utama, olahlah ayat sendiri. Cantik. Okey, yang cantiknya Aiman, subjek adab ni sebenarnya dianya merentasi menggunakan subjek-subjek lain membantu dia. Oh. Bila buat ayat sendiri, kita dapat istifadah ataupun dapat faedah daripada insya'. Oh, Ya. betul. Kita kena menghafal nanti, sekejap lagi kita tengok nusus selepas ni. Okey, ni antara soalan lain yang kita boleh lihat juga. Okey, soalan dalam setiap tajuk. Kemudian, okey, ni yang penting untuk skor adab tadi. Ni Okey? penting ni, Ustaz. Sebabnya kita tak perlu nak hafal. Kadang-kadang pelajar dia tension dengan subjek ni sebab perlu hafal. Betul, Ustaz. Tapi saya selalu cakap pelajar, sebenarnya awak subjek ini adalah subjek yang paling disukai. Oh. Pelajar pun akan tersenyum. Oh. Okey? Lalu saya tambah layak saya disukai untuk tidak mengulang kajinya. Oh, ya. Sebab dia cuba untuk menghafal semua fakta. Kita kalau kita belajar sejarah SPM sebagainya, kita takkan dapat ya untuk hafal semuanya. Kita hanya faham, kita olah sendiri. Tapi apa caranya, Ustaz? Okey, caranya di sini bahawa kuasai dengan kita faham, ingat istilah yang digunakan. Kadang-kadang dalam soalan peperiksaan saya lihat sebab apa perlu ingat istilah ni, kerana kadang-kadang saya tengok dalam soalan, yang buat soalan tu dia suka bergurau dengan calon. Oh, bergurau. Ya. Dia guna istilah yang lain. Dalam buku pelajar ni hafal contoh Nahdah, kebangkitan. Tiba-tiba dalam soalan contoh dia guna taqaddum. Kemajuan, kebangkitan. Ya. Jadi gurau tu kadang pelajar dia rasa terkejut ya. saya. Okey. Kemudian yang penting dia buat, untuk kenal pasti isi utama tadi, kita perlu ada peta minda untuk kita nampak gambaran. Kita buat nota dengan ayat sendiri. Yang ni pun pelajar selalu tanya, Ustaz, kita nak buat nota ni, boleh tak kami dalam PSA guna ayat sendiri? Boleh. Cumanya pelajar kita, ayat sendiri itu dia buat semasa dalam periksa. Sepatutnya, sewajarnya dia dah melatih buat ayat sendiri sekarang. Yelah, kat buku panjang sangat. Ya, betul. Okey, dan yang ni of course kena sangat-sangat penting. Jawab latihan dan soalan. Walaupun tadi sempat jawab 2, banyak soalan sebenarnya di sekolah yang boleh kita jawab. Okey, kita masuk. Ini contoh. Ini contoh tadi nota minda. Okey, contoh untuk tajuk tibaah. Okey, sebenarnya kita buat yang umum sahaja. Untuk setiap perkara bila tengok saja sejarah tibaah, tarikh tibaah, apa yang kita nak ceritakan dalam Hamlah Fransiah. Jadi ini tajuk yang kita buat soalan tadi. Jadi sepatutnya dah ada gambaran apa isi dalam setiap tajuk. Isi itu mungkin kita boleh tulis sikit tadi. Contoh sini kita kata Muhammad Ali tadi. Bulak nama matbaahnya. Okey, kemudian Waqai' Misriyah. Okey, contoh. Okey, kita point tu, kita conteng jelah kat situ. Nanti tak kita nak ingat. Ayat tak perlu ingat. Okey. Begitu jugalah yang selainnya. Okey, yang ini contoh. Yang ini saya ambil ayat dalam buku teks. Pelajar boleh tengok sebab kita rujukan utama buku teks. Okey, ini ayat dalam buku teks. Saya garis-gariskan supaya pelajar sebenarnya dengan guru dan kawan-kawan dalam kumpulan kena cari poin yang utama. Kemudian tukarkan kepada bentuk yang lebih ringkas, gunakan bahasa yang lebih ringkas. Contoh, saya bulatkan perkataan ni aufada, yang maksudnya dia menghantar delegasi. Jadi kita kadang-kadang aufada ni kita ubah dalam ayat ni menjadi arsala, kalimah yang lebih dekat dengan pelajar. Okey, jangan terikat dengan teks dalam buku. Tahu dia di mana, siapa penuntutnya. Okey, ini contoh. Daripada ayat tadi kita dah ubah ayat kita sendiri, berapa bilangannya, siapa ketuanya. Dalam ayat tadi tentang ketua, kalau kita baca dalam buku biasalah dia akan olah sebagainya. So dia ringkaskan dan hasil natijah daripada dia pergi ke bi'sah tadi. Okey, ini contoh kalau kita nak kuasai dalam adab dan nusus. Okey, tahu poin utama, ingat kalimah yang penting, olah ayat sendiri. Ustaz dah highlight dah tu ya, Ustaz? Ya. Ustaz dah warnakan dah. Ya, dah warnakan dah. Warna merah ni maknanya fahami warna merah untuk membantu, bukan warna merah takutkan kita dengan jawapan yang lain. Okey. Kita seterusnya Aiman, kita masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah nusus. Adab tadi kita belajar sejarah perkembangan sastra. Kita tahu komponen dia ada syair dan juga ada prosa yang kita sebut sebagai nathar. So dalam bahagian yang kedua ni, dua soalan ni, nusus teks sastra sama ada syair ataupun qasidah.
Kita biasa sebut syair-syair, dalam buku pun syair. Kadang-kadang dalam soalan dia guna perkataan qasidah. Oh. Okey. Kemudian satu lagi prosa. Ya. Prosa ni kita belajar khutbah, kita belajar rencana, okey. Okey. Ini contoh komponen khusus. Bila saya tunjuk ni, anak-anak pelajar, apa yang terbayang di fikiran anda semua tentang dua tajuk ni? Apa yang terbayang? Terbayang Minda ke? Terbayang 100 markah ke? Okey. Siapa boleh bantu saya? Hashim? Okey. Tafadhal Hashim. Okey, ataupun ada yang lain? Okey, siapa-siapa pun? Okey, Hashim. Nasrul Qadim dengan Nasrul Hadis. Okey. Kedua-dua ni, komponen satu, nusus ni kita belajar ada 9 teks. Ya. So, 2 teks ini, Qasidah Tif Samirah dan juga Khutbah Syekh Mustafa Al-Marawi adalah teks yang mereka bukan saja kaji apa isi dalamnya, apa unsur-unsur estetika di dalamnya, Mawatin Al-Jamal, tetapi kena hafal teks tersebut. Oh, okey. So ini macam Al-Quran. Al-Quran dia kena hafal hadis, hafal Quran untuk hifzul Quran sebelum ni. So yang ini dia kena hafal syair. Ya. Ya, bila sebut hafal ni Aiman, memanglah kaedah yang pelajar sukanya ialah menjadikan ianya sebagai lagu. Oh, lagu. Ya. Kena nyanyi sikit ni rasanya Ustaz. Okey, siapa yang boleh nyanyi ni? Tif Samirah. Okey. Yang mana satu suara sedap ni Ustaz? Saya pun tak tahu tu. Okey, silakan. Hashim macam boleh je tu. Nyanyi sikit Hashim. Alif. Alif. Alif cuba sikit Alif. Bunyikan syair tu. Okey. Syair. Okey. Okey ya? Okey, tak apa Ustaz. Mereka tengah test suara tu. Okey. boleh kita teruskan lagi. Ada 2. Yang ini kena hafal, yang ini khutbah. Mereka perlu hafal khutbah. Okey, 2. Kemudian kita ada lagi yang ini kita tak, calon tak perlu hafal, tetapi mereka perlu mengkaji nilai estetika yang sebut tadi, Mawatin Al-Jamal, makna kalimah, makna al-am, segala yang berkait dengan tajuk-tajuk ni. Begitu juga tajuk yang berikut ini. Okey, ini ada 7 tajuk yang tak perlu dihafal tapi perlu diketahui nilai-nilai sastra estetika yang ada dalam komponen tersebut. Okey, ini contoh soalan. Okey, kita masuk pada contoh soalan nusus. Okey, bahagian yang pertama yang perlu hafal tadi, hifzun nas, adalah seperti berikut. Okey, akmil al-ashtur al-khaliyah min al-abyat al-atiyah. Okey, so yang tempat kosong itulah mereka perlu isikan jawapannya Aiman. Okey, so bila perlu isi jawapan, kebanyakan pelajar macam saya sebut tadi, mereka menghafal dengan cara menyanyi. Kan? Tapi menyanyi ni ada risiko dia. Ada risiko dia, Ustaz? Ya. Walaupun sedap suara, intonasinya sedap, risikonya ialah kadang-kadang semasa menulis, kita terlalu ikut irama dan melodinya. Kadang-kadang kita lupakan dalam Arab ni dia ada huruf yang perlu disabdukan. Dan sebagainya. Syaddah yang kita sebut tu, kadang-kadang perkara tu tertinggal. Kena masuk alat muzik, Ustaz? Ya. Masuk alat muzik, kalau dia boleh ingat kataan tersebut, cantik. Ya. Okey. Lepas ni kita dengar pelajar kita menyanyi, Ustaz. Boleh. Okey. So ini adalah yang perlu mereka tulis. Jadi walaupun secara lisan mereka boleh kata kat saya, Ustaz, kami dah hafal. Kalau saya tanya contoh, dah hafal ke? Semua dah hafal. Tetapi bukti hafalan bukan dengan lisan. Mereka bukan menduduki ujian lisan. Ujian bertulis. Jadi bila ujian bertulis, kesalahan yang sering berlaku adalah pada penulisan. So penulisan tu kadang-kadang tidak membuktikan apa yang mereka hafal. Ini contoh kesalahan. Ini paling penting, Ustaz. Contoh kesalahan, silakan. Kan, contoh kadang kita ni biasa kita tukar orang Melayu, kan alif lam ni biasa kita buang ataupun kita jadikan huruf lain. Contoh kalau kadang-kadang kita pergi kat masjid ke kat pejabat mana-mana, Assalamualaikum tu dia tak ada lam dia. Alif terus sin. Tu dia kata tarku alif lam syamsiah. Alif lam yang tak berbunyi alif lam. Hiyadar. Hiyadar kadang-kadang dia hanya tulis hiya dar. So alif lam ni dia dah tinggal. So kalau macam ni
maka betullah sangat salah jawapannya. Sajalah Ustaz, ya. tertinggal. Kita bagi semangat dulu. Ya, betul. Tapi betul sangat salahnya. Betul sangat salahnya. Ya. Yang kedua Ustaz? Yang kedua, begitu juga ada alif lam. Kita sebut, tetapi alif lam dekat perkataan al-anfas ni disambungkan pada ma. Dia dua perkataan, mal anfas dia tulis mal anfas. Yang ini saya biasa bagi contoh kalau dekat pelajar, biasanya kita kalau nama-nama Melayu Abdul, Abdul Rahman. Biasa waw lam tu kita tambah dekat dal. Nurul, waw lam kita bawa dekat selepas ra. Nu waw ra waw lam. Maksudnya budaya yang biasa dalam budaya kita. So ini peluang sebenarnya untuk anak-anak ni membantu masyarakat sekurangnya membetulkan apa yang silap. Okey. Seterusnya kalimah yang mutaqarribah fin nutqi, sebutan hampir sama. Illa dengan ila. Ini saya kata bila menyanyi tadi. Contoh dia ada bait ta'awabatif min hiyadar mal anfasu illa nahaibun. So kalau bila dia buat skrip, illa tu jadi ila nahaibun. So dia pun tulis. Sebab kata Arab pun ada ila. So dia tulis yang ni, maka sekali lagi lah Aiman, betul jugalah salahnya. Okey kan, seterusnya Ustaz. Okey, yang ini makhraj yang dekat. Kita orang Melayu kita tak jaga makhraj, sebut macam mana pun tak apa. Betul. Okey, so Arab sin kadang-kadang boleh jadi shin, sad, ta. Ta jadi to. Kaf dengan qaf. Okey, itu dan sebagainya, dan begitu juga kadang-kadang ni arut, belajar dalam ilmu arut, okey, dia ada ditambah huruf-huruf berikutnya. Patutnya khawatir, sebab sebutnya khawatiru, so ditambah wow. Dia macam kita tengok apa nama arut qafiah Ustaz, kadang-kadang silap sebut dia tulis yang itu. Baik Ustaz, qabla an nantahi. Sebelum kita berakhir Ustaz, hal indaka ayun nasihah khususan ditulab STM tahun ni Ustaz, silakan. Untuk adab dan nusus ni, pertama sekali tanamkan minat, kemudian mudahkan cara. Okey. Kita tengok sekali lalu yang ini. Okey, ini contoh kita kena kaji nas. Kemudian, ini yang penting Aiman. Fahami kehendak soalan, tulis fakta berkaitan, jangan tulis yang lain. Jawab dengan tenang, relax, cool, dan juga berserahlah kepada Tuhan. InsyaAllah kita akan berjaya. Dan dalam keadaan kita sekarang ni, maka kita kena lebih daripada kebiasaan, kena langkaui keterbatasan. Kita mungkin dulu kelas kurang dan sebagainya, tapi langkaui keterbatasan, maka ini hasil yang kita dapat. InsyaAllah kita mampu genggam masa hadapan. Masya Allah. Saya suka Ustaz Ruzal. Ustaz tenang je. Jadi para pelajar, murid-murid sekalian, jangan lupa untuk solat malam tau. Kita nak dapat ketenangan tu, kita solat malam. Betul Ustaz ya? Ya, baik. Jom sama-sama kita ucap terima kasih kepada Ustaz. Letak tangan di dada dan kita ucapkan terima kasih Ustaz. Okey. Boleh. Okey, terima kasih juga kepada terima kasih juga kepada murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda semua mendapat mumtaz dalam pengajian kita pada hari ini, adab dan nusus. Terima kasih Ustaz. Dan kepada para penonton, selepas ini kita akan bersecara langsung di Kelantan dalam program Majlis Perasmian Gerakan Massa. Terima kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru yang ke-50. Kita jumpa selepas ini. Road to Success STAM Ishrin kembali selepas ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar Kuliah Al-Lughah wa Din Pahang, selamat menduduki peperiksaan STAM pada minggu hadapan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga pendidik yang telah mendidik anak-anak kami dalam waktu yang begitu sukar ini. Buat anak anda, Siti Mariam dan rakan-rakan, Umi doakan kamu semua dapat menjaga kesihatan dengan sebaik-baiknya dan memberi sepenuh tumpuan ketika menjawab soalan peperiksaan. Kami akan sentiasa mendoakan kejayaan kamu semua, insya-Allah. Bagi pihak keluarga mengucapkan selamat menduduki peperiksaan STAM kepada anak anda Muhammad Ikhwanuddin bin Muhammad Kamal serta seluruh pelajar Kuliah Lughah wa Din Sultan Abu Bakar. InsyaAllah dengan bimbingan guru-guru yang didikasi, anda semua didoakan dapat menjawab dengan mudah, tenang dan tepat dan akhirnya memperoleh kejayaan yang cemerlang. Bersama barisan guru saya mendoakan semoga anak-anak pelajar Kuliah Al-Lughah wa Din Sultan Abu Bakar
dan semua anak-anak pelajar STAM seluruh dunia mendapat pendidikan dalam peperiksaan STAM tahun 2020. Tahukah anda? Terdapat 2.700 bahasa dengan lebih daripada 7.000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2.300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2.138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba.